Dapat di bawah. Yang sudah 92. Dan jika berkata bayang baritamu sabrun baik bayang Datang. dan jika berkata baik aku jual akan dikau akan dengan 1000 dan dengan 100. Datang. Tapi tak datang. Baik. Kalau Stop kantor. Stop kantor. Atas ini kan? dan juga baik datang. Saya masuk ke sana. Di sana tu. Tak ada. Habis pasal sana itu kan Ustaz tak pernah ada. Kan banyak kuarantin. Oh, quarantine eh? Kuarantin yang Fendi. Jadi kalau Habib tak ada, Ustaz tak ada. Betul tak? Ada. Dan apa? Syarat yang ke-berapa Dan jika syarat yang Dan jika katakan aku. habis dah saya. Oh syaratnya kedua Oh tu, dan jika berkata baik aku jualkan di kau ini dengan 1000 tu dah kan. Adapun jika bersalahan ijab dan qabul pada lafaz jual, seperti berkata baik aku hebahkan di kau. nanti dan jika tu dan jika berkata baik Oh kat situ aku jual akan dikau akan dengan 1000. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita sambung. Kita duk bincang 6 syarat sah ijab qabul dan 6 syarat sah ijab dan qabul. Syarat yang kelima kita akan sambung syarat sah ijab dan qabul yang kelima. Dia ada 6 semua, kita tak habis lagi yang kelima. 6 syarat sah ijab qabul. Dalam ijab qabul ni mazhab kita Al-Imam Syafi'i wajib kalau muktamad. Cuma apa yang penting kita nak kena fokusnya beberapa terma yang penting. Kita kena tahu ijab, kita kena tahu qabul. Kita kena tahu makna ijab, makna qabul dan contoh. Jangan hilang. Setengah orang tanya apa ijab qabul, terus dia bagi contoh. Tu. Yang pertama yang kita kena tahu dulu ijab itu apa dia, qabul itu apa dia. Barulah contoh ijab, contoh qabul. Itu secara halusilah. Apabila kita tak tahu secara spesifik menyebabkan kita tahu contoh. Orang tanya makna ijab, barulah contoh. Terus dia bagi aku jual tu contoh. Orang kata apa dia qabul, aku beli, itu contoh. Kita nak dulu pertama makna dulu bagi orang faham apa makna ijab, apa makna qabul. Yang kedua, apa contoh ijab, dia panggil contoh lafaz yang menunjukkan lafaz tu ijab. Apa contoh qabul, maksudnya contoh lafaz yang menunjukkan qabul. Tu ada dua benda yang kita nak. Barulah yang ketiga, kita nak bincang syarat sah lafaz ijab qabul. Kita duduk bincang ni syarat sah lafaz ijab dan lafaz qabul. Bukan kita bincang makna, bukan kita bincang contoh. Contoh kita dah tahu, tapi cara kita implement contoh tu mesti menepati 6 syarat. Syarat yang kelima apa dia? Lafaz ijab dan qabul tu mesti sama. Hendaklah ni wajib sama lafaz ijab dan qabul tu sama-sama tu pada makna. Pada makna sama tu. Walaupun lafaz berbeza. Ni kita akan contoh. Lafaz berbeza tak apa, makna yang penting sama. Kalau pembeli kata aku jual 1000, apa nama ni, aku jual 50, aku jual 5 kupan. Pembeli kata aku jual 50 sen. Sah? Kenapa? Kerana beza lafaz tapi makna sama. Tu. Tidak, hendaklah sama ijab dan qabul pada makna dia. Ini yang kelima. Okey. Kita terus contoh sama. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan jika berkata yang menjual. Sambung tu.
Betul ke? Ya. Dan jika berkata Oh, silap, bukan. Dan jika berkata baik, tu sambung kan tu. Dan jika berkata baik. Pendetilan nombor 5. Nombor 5 tu, dan bahawa muafakat, ijab dan qabul pada maknanya, seperti jenisnya, nau'nya, sifatnya, bilangannya, dan tunainya, dan bertangguhnya. Tu detail kita dah bahas sebelum daripada ni. Okey, bagi contoh. Dan jika berkata baik, yakni berkata oleh baik, jadi dia baik tu jadi baik. Dan jika berkata oleh baik, mana maqulul qaul? Aku jual tu maqulul qaul. Jika berkata baik, mana perkataan baiknya? Aku jual, itu maqulul qaul, perkataan dia. Aku jual akan dikau akan ini. Ini baharam lah mabik lah. Jual tu dengan 1000. Dan ini aku jual ini dengan 100. Dan diterima oleh mustari akan salah suatu daripada kedua benda tadi. Ini dengan 1000, ini dengan 100. Dan diterima oleh mustari akan salah satu daripada kedua benda ni dengan ainnya. Ainnya tentu tu. Dengan ainnya barang yang tertentu tu. Mana-mana barang. Nya tu mana-mana barang, salah satu daripada dua tu. Pada lafaz ijab dan qabul baik ni taraddud. Pada lafaz ijab daripada baik. Ijab yang disebut dua tu, dua barang yang berbeza harga tu, padanya taraddud. Yang kata taraddud ni sebuah pengarang, ni sebuah muallif, ni sebuah musannif. Taraddud ni sebuah musannif. Musannif tak berani nak menukung dengan sah ataupun tidak sah. Dua-dua kali tu, dua-dua tu, satu lafaz ijab tu dia menggunakan dua versi tu dengan 1000 dan dengan 100. Musannif kata lafaz ini taraddud. Maksud taraddud ni, musannif tak berani nak menghukumkan antara dua-dua tu, ataupun antara perkataan baik tu sah ataupun tidak. Dan yang aujahnya tiada sah ia, dan pendapat yang aujahnya, yang kuatnya di sisi Imam Syafi'i, tiada sah ia, tidak sah. Kenapa? Kerana dia tak menentu yang mana satu, 1000 ataupun 100 barang ni. Kenapa tak sah pendapat aujah? Kerana tiada mutabaqah, tiada bersamaan ijab bagi qabulnya. Tak sah tu kerana tak sama, tak mutabaqah tu, tidak ada persamaan ijab dan qabul. Dia syarat kita duk bincang mesti sama pada makna antara ijab dan qabul. Dan tiada ditilik, yang ni dipandang oleh fuqaha. Ni tilik ni tiada dipandang oleh fuqaha kepada bahawasanya tiap-tiap daripada kedua benda itu akad yang asin dengan sendirinya. Dikira satu akad tu kata tidak sah tu. Tapi kalau akad berbeza sah. Mula-mula dia akad dengan 1000, kali kedua akad dengan 100. Kalau akad yang berbeza, dua lafaz ijab, maka tengok qabul yang mana. Kalau dia qabul yang 1000 sah, ataupun dia qabul yang 100 sah. Tapi pandangan fuqaha ataupun fuqaha memandang ataupun menilik ataupun melihat hujah ini yang kata tak sah ini, melihat apa?
bahawasanya tiap-tiap daripada kedua benda yang berasingan harga itu akad yang asin dengan sendirinya, bukan berlaku di atas akad yang asin, dikira satu akad. Itu yang kata tak sah. Seperti berlaku dengan akad yang asing ya. Akad yang asin dengan sendiri itu dikira satu akad. Kalau yang tak sah tu, kalau akad yang berbeza tak apa. Seperti barang yang tersebut di dalam nihayah bagi Syekh Ramli. Seperti ni hukum ni sama hukum yang kata tak sah ni. Seperti ni hukum ni seperti yang tersebut di dalam nihayah, kitab nihayah bagi Iman ataupun bagi Syekh Ramli. Khilaf bagi Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Ada pun Syekh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfah, kata Ibnu Hajar yang aujahnya sah. Dia beza khilaf. Yang ni tak sekadar tambahan ajalah khilaf ni. Ibnu Hajar kata sah, tapi Ramli kata tak sah. Kenapa Ibnu Hajar kata sah? Kerana tiap-tiap daripada keduanya itu akad yang asin dengan sendiri. Dua tu dikira akad berbeza. Tapi kalau Iman Ramli kata tak sah ni sebab dikira satu akad. Dikira satu lafaz 1000 dan ini dengan 100. Dikira satu. Tapi kalaulah sah, pendapat yang Ibnu Hajar kata sah sebab apa? Sebab pandan pada lafaz tersebut dikira dua lafaz yang berasingan. Habis? Ya? Apa dia tu? Yang muktamad apabila berlakunya khilaf di antara Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar, muktamadnya adalah, ingat tak? Ibnu Hajar kan? Muktamad Ibnu Hajar. Baik. Adapun ni dia panggil muqabil pada muwafaqat pada makna. Syaratnya kena sama lafaz ijab qabul pada makna. Walaupun lafaz berbeza sah. Makna dia nak. Lepas tu lafaz tak sama tapi makna sama sah. Adapun jika bersalahan berbeza ijab dan qabul pada lafaz jua, pada lafaz sahaja. Apa makna sahaja? Tiada pada makna. Tu makna jua. Kalaulah beza ijab dan qabul ni, beza ni pada bahasa tapi makna sama. Sebab tu tak kisah pada bahasa dia. Boleh lafaz dalam bahasa Inggeris, qabul dalam bahasa Arab, lafaz dalam bahasa Melayu, qabul dalam bahasa Cina, boleh. Kan beza dua tu lafaz. Ataupun guna Melayu sama Melayu, lafaz berbeza, makna sama. Boleh. Adapun jika bersalahan ijab dan qabul pada lafaznya jua, mana seperti berkata baik, berkata oleh penjual. Mana perkataan dia? Maqul qaul, aku hebah. Perkataan dia ni lah yang dipanggil ijab. Aku hebah akan dikau mata benda ini. Mata benda ini kinayah kepada barang. Dengan sekian. Sekian pun kinayah kepada harga. Mata benda kinayah kepada bab mabik, sekian itu kinayah kepada harga. Maknanya kita bubuhlah contoh. Aku hebah akan dikau beras ini. Tu dia suruh kita bubuh contoh. Tu dia bagi mata benda tu umum. Dengan sekian tu kinayah pada harga. Apa dia? Kita bubuhlah contoh sendiri. Dengan RM50. Mana qabul? Dan berkata mustari, yakni berkata oleh mustari. Berkata oleh mustari ni isyarat apa? Isyarat qabul. Musannif nak cerita perkataan ini menunjukkan di atas qabul.
Mana perkataan mushtari? Aku beli akan dia. Tu. Aku beli akan dia. Yang penjual kata aku heboh, pembeli kata aku beli. Sah, walaupun tak sama. Aku beli akan dia. Yang ni akan barang. Atau akasnya, atau sebaliknya boleh. Sebaliknya macam mana akah ni? Akah ni penjual kata aku jual, pembeli kata aku apa nama ini? Penjual kata aku terima, silap. Aku heboh, yang ni kata aku beli. Penjual kata aku aku jual. Tadi dia guna heboh. Ni sebaliknya, dia kata aku jual. Pembeli kata apa? Pembeli kata aku terima. Dia tak kata aku beli, tapi dia kata aku terima. Sah. Tu akas baliknya. Jawab dia, sah ia ijab dan qabul yang tak sama lafaz tapi sama makna. Sah. Tu kena ingat poin dia, kita duk bincang syarat yang kelima, syarat sah ijab dan qabul yang kelima mesti sama. Perkataan ijab dan qabul tu sama pada makna. Sama pada makna ni dia banyak kriteria lah. Sama dari sudut jenis, sama dari sudut kategori, sama dari sudut timbangan, sama dari sudut apa nama ini cash dan juga apa ni hutang. Tu kriteria yang kata makna, sama makna. Sah ia. Sah ia apa? Ia lafaz ijab dan qabul yang tak sama. Tak sama apa? Tak sama lafaz tapi sama makna. Tu ia. Habis. Demikianlah disebut oleh Syibrumul Lisi. Demikianlah tu kembali pada apa? Wa kadzalika. Sahlah yang tersebut. Tu. Demikianlah tu. Demikianlah yang kata sah-sah tu. Begitulah yang disebut oleh Syekh Syibrumul Lisi Alan Nihayah, di atas kitabnya An-Nihayah. Kan. Habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yang syarat yang terakhir, syarat yang keenam. Dia ada 6 syarat ijab dan qabul. Dan bahawa tiada ditaklikkan dia. Dan tu atah pada kata syarat sah ijab dan qabul yang kelima. Tu sambungnya sambung yang kelima lah. Dam ni sambung yang kelima mesti muafakat, sama pada makna. Jadi dam tu maktuh dia tu jauh lah. Dan bahawa tiada ditaklik, yang ni tidak digantungkan kan dia, tidak digantungkan dengan sesuatu, tidak digantungkan lafaz ijab dan qabul itu dengan sesuatu, dan ditakkidkan dia, dan tidak ditentukan waktu. Tak boleh dalam ijab dan qabul ditentukan tempoh tertentu, tak boleh. Kalau tempoh tak jadi jual beli, jadi sewa. Kalau jual beli, syarat dia tidak dibenarkan gantung ataupun taklid dengan sesuatu benda, dan tidak dibenarkan tempoh ataupun tidak dibenarkan menetapkan tempoh masa tertentu, tak boleh. Kenapa? Kerana jual beli ini berlaku di atas alat takbid ataupun di atas pemilikan selama-lamanya. Itu alat takbid. Dia bukan pemilikan sementara. Kalau sementara dia panggil sewa. Dia panggil ala sabili takbid. Dia berlakunya pemilikan itu, akad pemilikan ni berlaku di atas jalan kekal. Mana contoh dia? Seperti katanya siapa? Nya penjual. Katanya nya penjual. Jadi katanya nya penjual ni isyarat kepada lafaz
yang menunjukkan ijab. Dia nak menyerahkan milik barang kepada pembeli. Tapi lafaz ini tak sah. Serahan lafaz yang tidak dibenarkan oleh syarak untuk menyerah milik. Tak sah dia serah milik dengan lafaz ni. Itu penting kita nak tahu ni. Duk bincang lafaz ijab qabul, kalau tak sah ni makna apa? Makna tak sah dia nak berlakunya penyerahan milik. Apabila tak sah, dia kena repeat balik, ulang balik lafaz lain, lafaz yang sah. Kalau dia teruskan juga dengan lafaz tu, tak sah dia milik. Sebab kita duk bincang ni lafaz ijab, sebab tu kena tahu makna ijab. Ijab ni apa dia? Ijab ni lafaz yang menunjukkan penyerahan milik barang kepada pembeli. Penyerahan milik barang penjual kepada pembeli. Tiba-tiba dia guna lafaz yang tidak dibenarkan, yang tidak sah, maka tidak sahlah lafaz dia. Apabila tidak sah lafaz penyerahan milik, maka tak jadi milik pembeli, kena ulang balik. Mana contoh lafaz yang tidak sah? Kenapa tidak sah? Kerana tidak dibenarkan ta'liq dan tidak dibenarkan menentukan masa. Seperti kata penjual, jika mati bapakku, dia gantung dengan sesuatu. Apa dia sesuatu tu? Jika ni dipanggil lafaz ta'liq, sesuatu itu benda yang dia ta'liq. Apa dia sesuatu tu? Mati bapa aku. Jika mati bapa aku, maka telah aku jualkan di kau. Kau tu pembelilah. Ini barang dengan sekian, dengan harga sekian. Contoh dia kata, aku jual lah, jika mati bapa aku jual kenderaan, aku jual kereta aku ini dengan harga 30k. Tak sah. Kenapa tak sah? Dia masukkan jika mati bapa aku. Tak boleh masukkan jika mati bapa aku. Buan jika mati bapa aku. Hanya ada aku jual kereta ini dengan harga RM30 sah. Tak boleh masukkan perkataan ta'liq jika. Contoh yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, atau aku jual akan dikau akan ini dengan sekian sebulan. Baik, contoh kedua ni contoh menentukan masa, tak sah juga. Contoh pertama, contoh ta'liq. Itu satu contoh aja. Jadi kita create sendirilah contoh lain tu. Asalkan ada lafaz ta'liq, asalkan ada syarat ada perkataan ta'liq, ada benda yang ditakliq, maka tak sahlah lafaz ijab dan qabul tersebut. Contoh yang kedua pula, contoh takkid, contoh menetapkan masa. Mana contoh dia? Ataupun ni atau ni contoh kedua lah. Aku jual akan dikau, aku jual akan kamu tu pembeli. Apa dia? Akan ini, yakni ini barang ni aku jual kereta ni dengan sekian sebulan, dengan harga RM30,000 sebulan. Tak sah. Kita jual dalam tempoh sebulan, tak sah. Kerana tempoh waktu itu alat takkid itu dia panggil sewa, bukan jual beli. Adapun jual beli dia bukan alat takkid tapi alat ta'bid, berlaku pemilikan selama-lama. Ya, jual beli, ingat balik takrif yang kita hafal dulu. Jual beli dipanggil apa? Aqdun muawadatin maliyatin yufidu milka ainin au manfaatin alad dawam. Dalam versi lain alad ta'bid, sama. Alad dawam, berkekalan selama-lama. Alad ta'bid sama, berkekalan selama-lama. Itu dia panggil takrif di belakang itu untuk membezakan di antara jual beli dengan jual beli manfaat ataupun dipanggil sewa. Jual beli manfaat ni, sewa ni dipanggil bai'un manfaatun. Sebab tu takrif jual beli ni aqdun muawadatin maliyatin yufidu milka aini. Yufidu tu dia panggil tujuan muawadah. Apa dia tujuan dia? Yufidu milka ainin, untuk memiliki ain. Maka milik ni ada dua. Ada milik yang sementara, ada milik yang berkekalan. Yufidu milka ainin
alat ta'bid, alat dawam. Ini kita tahu dah, apabila alat dawam jual beli. Tu habis dua contoh. Dia jawab, baru dia jawab. Tiada sah ni dia panggil jawab. Jawab bagi jika mati bapakku, lafaz, jawab bagi lafaz lah. Jawab bagi dua contoh ni. Atau aku jual akan dikaukan ini dengan sekian sebulan. Jawab dia, tiada sah akadnya. Hanya dua akad tadi. Dua contoh akad tu tidak sah. Kenapa tidak sah? Inilah dia. Kerana ada lafaz ta'liq dan ada lafaz takkid. Habis. Dan tak ada dan. Demikian lagi ni begitu juga tak sah juga. Demikian lagi tak sah juga ataupun begitu juga. Sama juga, sama dari sudut apa? Dari sudut tak, sama-sama tak sah. Aku jual akan dikau ini. Aku jual kepada kamu barang ni selama umur engkau. Selama umur engkau. Kalau umur kau 100 tahun, 100 tahun lah aku jual. Tadi dia takkid. Memang dia spesifik 30, 50. Ini dia tak spesifik. Tapi bergantung kepada umur kita. Hidup berapa lama kau hidup. Aku jual kereta ni, ada orang dulu buat ni. Orang dulu buat, dia kata aku jual lah. Aku bagilah tanah ni untuk kau duduk, dia kata. Selagi mu tak mati, duduklah. Dia jual macam tu. Apabila mati kawan ni, anak tak boleh ambil. Tu berlaku anak claim tu. Anak kata, bapak saya dah jual beli dah. Lah kata owner kata, aku bagi bapak, jual kat bapak mu ni sementara dia hidup je. Mati bagi balik. Maka anak nak ambil, owner tak bagi. Sebab apa? Owner kata, apabila mati bapak engkau, tanah ni jadi milik aku balik. Tak sah. Patut pun dalam kita ada, rupanya orang buat. Patut pun orang buat, rupanya kita ada. Benda praktikal tu, hukum akan ada. Jangan bimbang. Mana orang duk buat? Rumah 99 tahun beli skul ni. Itu ni jual beli sah dah. Cumanya dari sudut orang panggil apa? Milik dah, owner dah. Cumanya kerajaan campur tangan ni atas maslahah, dia nak ambil balik, kerajaan nak ambil balik. Tapi bukan nak ambil balik atas, bukan maknanya milik. Kalaulah dia rampah, dia rampah tak sah. Sebab tu dia bayar papasan balik. Sebab apa? Sebab asalnya dia deal. Dia apa? Kerajaan kata, saya nak tanah ni, saya bayar. Kenapa? Kerana memang milik pembeli dah. Cuma kerajaan nak ambil balik dalam tempoh 100 tahun. Terpaksa dia akur. Jadi tak masuk dalam ni. Tak. Sah. Boleh. Dikira takkid. Tak dikira. Sebab jual beli. Melainkan dia masukkan lafaz jual beli yang tak sah. Contohnya dalam jual beli tu, contoh sajalah, tapi tak ada orang buat pun. Contoh, dia kata aku jual tanah ni dalam tempoh 100 tahun. Tak ada orang buat. Itu tak sah lah kalau dia buat. Yang berlaku di peringkat kerajaan negeri ni, itu bukan diketakkid. Memang owner dah milik, rakyat dah milik tanah itu. Cuma kerajaan dia buat undang-undang akta tanah ikut negeri lah, tak samalah akta tanah negeri, tanah ni termasuk dalam bidang kuasa negeri. Jadi kerajaan negeri masing-masing dia berbeza akta tanah dia. Ada negeri yang dia bagi tertentulah, tanah-tanah tertentu dia hanya bagi milik sementara. Sementara tu apa? 100 tahun. Lepas 100 tahun kerajaan nak ambil balik ataupun dia sambung balik. Biasanya dia bagi macam tu. Tu ada akad apa? Dia pakai akad. Tu dia tak ada akad apa tu, itu kontrak je. Kontrak. Jual beli dah sah dah. Jual beli sah. Dianya asalnya kalau dalam kerajaan Islam, asalnya tanah tu dia akan bagi kepada orang kafir, bukan bagi milik. Dia kerajaan bagi, dia panggil bagi apa dia panggil? Sewa. Dia bagi
milik sementara, bukan milik kekal. Memang tak boleh bagi milik kekal pun. Sebab tu dia akan bila-bila masa ataupun 50 tahun ataupun 1 tahun dia akan ambil balik. Kalau orang Islam bolehlah dia bagi milik kekal. Tapi kalau orang bukan Islam, dia tak boleh bagi milik kekal. Bagi duduk ya, bagi sewa. Bagi menumpan je. Bagi menumpan. Tak ada dah hari ni nama menumpan. Jadi milik dia habis. Tu bahaya tu kan. Bahaya lah. Kita pula tak ada. Kita tak ada tanah. Kita duduk menumpang. Menyewa. Menyewa dengan apa? Menyewa dengan dia. Siapa dia tu? Jangan ceritalah dia tu. Tu bahaya kita. Ada kena jaga aset. Sebab tu dalam muamalah. Dalam muamalah dia ada bab tanah. Kita akan belajar bab tanah, teroka tanah. Barulah kita rasa kesedaran orang Islam ini untuk menjaga tanah air sendiri. Orang penjajah mudah aja. Dia nak orang panggil sains kesedaran apa panggil? Rakyat ni dia tak ada rasa kesedaran yang tinggi untuk jaga tanah air. Sebab apa? Sebab dia tidak dilatih daripada kanak-kanak. Modul ni dah dibuang. Modul muamalat ni tidak diajar di pekat sekolah rendah. Kalau dulu, modul dulu ataupun silibus dulu, orang mengaji di pondok dulu, semua sama. Lepas rubuk ibadat masuk munakahah, masuk muamalat, masuk munakah cantik sampai sekolah menengah. Umur 21 tahun tu khatam semua. Maknanya sebab tu pejuang kita dulu, Mak Kilau ke Ibrahim Limbun ke, ulama-ulama kita dulu sangat sensitif kepada kepada tanah air dia. Kebangkitan Tok Janggut di Kelantan. Kenapa? Kerana sikit je penjajah menetapkan cukai RM2 je, dia bangkit lawan. Bukan nak rampas tanah air lagi. Dia dah rasa rasa tercabar. Bumi kita dicampur tangan oleh penjajah. Maknanya penjajah dah ada kuasa untuk mencukaikan tanah kita sendiri. Tu dia bangkit tu. Mana nak? Kebangkitan Tok Janggut. Sebab apa? Sebab dia terdidik. Sensitiviti dia tinggi. Tercabar. Hari ini bukan tercabar apa? Tercabar jual tanah sendiri. Tak boleh pegang tanah, jual. Tanah pusaka jual kepada orang lain, bangsa lain. Bangsa lain duit banyak. Tu bahaya. Tok Guru kata dah dulu. Tok Guru pesan dulu. Tok Guru kata, ingat cucu cicit kita, jangan cucu anak bangsa kita merempok di bumi sendiri. Perkataan ini tuan-tuan guru kita duk ulang. Jaga tanah air kita. Tu siapa kata Tok Guru tak main politik? Tok Guru lah hebatnya jaga politik sebenar, kan? Politik sebenar terjaga tanah air. Politik yang tak sebenar ialah tergadai tanah air. Dia sebab tak didik. Itu kena muamalat ni kena suburkan balik. Apabila muamalat disuburkan, mula daripada sekolah rendah lagi, orang rasa sayang kepada harta. Orang rasa nak jaga harta benda. Nak jaga aset, nak beli tanah, nak bela tanah air kita. Bela tanah air bukan dengan kataan saja. Bela tanah air dengan perbuatan. Senyap pun tak apa. Sikit-sikit beli tanah. Bukan sikit-sikit jual tanah. Macam Bayuk. Sikit-sikit beli tanah. Sikit-sikit buka cawangan. Maksud buka cawangan ni lah. Bukan buka cawangan lain, yang silap faham. Kita dah sikit-sikit jual cawangan. Mula banyak cawangan kita. Jual. Lah ni bahaya pula. Ada setengah negeri dia tak benarkan setakat, walaupun nampak positif, tapi sebenarnya ada juga kekurangan. Dia hanya benarkan beberapa hektar saja. Nama tanah. Berapa hektar saja, ada limit. 10 hektar saja nama, lebih tak boleh. Sedangkan kita duit banyak untuk beli tanah, jaga tanah air kita, tapi tak dapat beli. Kenapa? Kerana kerajaan negeri menhakkan seorang kepala hanya 20 hektar saja. Lepas tu kita duit banyak. Nak buh nama siapa? Buh nama anak pun habis dah 20 hektar. Duit ada lagi nak beli. Nampak tak? Tu bahaya sebenarnya. Dulu tak apa. Dulu sampai 30 hektar, 40 hektar boleh buh nama kita. Atas alasan dia kata nak pastikan semua rakyat kita ada tanah. Kalau orang tak ada duit, tak boleh beli tanah juga. Nampak tak? Kekurangan kat situ. Orang lain akan ambil kesempatan.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Habis kan, kita sambung yang sikit lagi sebab nak berhenti awal. Kita sejam je hari ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Atau tu tak sah juga. Begitu juga aku jualkan di kau selama umur engkau ataupun 1000 tahun. Jawab dia, tiada sah atas qaul yang aujah. Sebab apa dia buat mari demikian lagi? Dia tak mari dan. Ni kita tahu. Apabila ada wakazalika demikian lagi ni, tanda bahawa selepas demikian lagi tu kita can bahawa ada khilaf. Tu. Sebab dia sepatut dia boleh bawa dam je. Ni tak, dia tak bodan. Tapi dia demikian lagi, sama juga tak sah. Aku jual akan di kau ini barang ni selama umur engkau, ataupun aku jual barang ni 1000 tahun. Jawab dia, tiada sah. Tiada sah tu atas qaul yang aujahnya, pendapat muktamadnya tidak sah, tapi pendapat dhaif sah. Yang tak sahnya spesifik 30 tahun, sebulan, tak sah. Tapi kalau seumur hidup, pendapat dhaif kata sah, tapi muktamad tak sah jugalah. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, masuk tajuk baru. Dan disyaratkan pada akid, tajuk yang kedua. Habis dah tajuk pertama, dia ada 3 tajuk besar, iaitu syarat sah jual beli, syarat sah lafaz ijab dan qabul, ada 6. Kita duk bincang apa ni? Kita duk bincangnya pendetailan syarat sah setiap rukun. Rukun ada 3, yang asas ataupun yang umum, ataupun ada 5 ataupun ada 6. Boleh. Kalau tanya rukun jual beli ada berapa? 3 pun boleh jawab, 5 pun boleh jawab, 6 pun boleh jawab. Kalau detail ada 6. Kalau biasanya ada 5, kalau umumnya ada 3. Jadi syarat sah yang kedua, ini rukun yang kedua. Apa dia rukun yang kedua? Akid. Akid ni apa? Akid ni 2, yakni penjual dan pembeli. Orang yang berakad, penjual dan pembeli. Dan disyaratkan pada akid, dan disyaratkan pada orang yang berakad. Syarat apa? Syarat sah. Syarat sah, yakni syarat untuk Allah terima, untuk syarat terima. Orang yang berjual beli ni, iaitu akid ni siapa? Baik penjual dan mushtari dan pembeli. Apa syarat dia? Dia ada 5. Ni syarat yang pertama. Hendak ada sah tasarruf keduanya. Kena ada ataupun kena pastikan penjual dan pembeli itu ada ataupun ada kuasa, ataupun dipanggil istilah dia ialah mutlaqun tasarruf. Keduanya apa? Nya pembeli dan penjual. Maka ni tafriq bagi kata syarat kena orang yang sah tasarruf ataupun orang yang ada power, ada kuasa untuk handle, untuk urus harta sendiri. Tu maka tu. Jadi syarat pertama ni mesti penjual dan pembeli ini orang yang mutlaqut tasarruf, orang yang ada kuasa untuk urus harta sendiri. Ingat dia punya istilah dia. Istilah dia ni pertamanya mutlaqut tasarruf. Ni dia panggil sah tasarruf ni. Dia ada istilah dia. Yang kata sah tasarruf ni iaitu sah yang ni dibenarkan. Tasarruf tu urus harta sendiri. Tu tasarruf. Ada 2 istilah.
Pertamanya kita kena tahu dulu tasarruf tu. Tasarruf ni ataupun tasarruf ni, tasarrafa ni dia panggil apa? Dia panggil orang yang dibenarkan untuk mengurus harta sendiri. Tu tasarruf. Dalam kitab dia tak terjemah, dia tak takrif, kita faham sendiri itu istilah. Jadi ada dua penggunaan terma dia. Penggunaan istilah. Pertamanya dipanggil mutlaqun tasarruf. Tasarruf. Mutlaqun tasarruf. Satu. Yang keduanya ahli tasarruf. Dua-dua ni sama je. Ahli tasarruf dan mutlaqu tasarruf. Tak payah tulis lah. Kita semua tahu kan. Kalau mengaji dengan kampung dah tulis kan. Kita dah tahu dah. Mutlaqun tasarruf. Ingat je. Yang kedua ahli tasarruf. Apabila kita guna ayat sekejap lagi, kita tak guna, tak terjemah dah, kita guna term je, kita faham. Ahli tasarruf apa dia? Orang yang diberi kuasa untuk urus harta sendiri. Siapa dia? Baru kita ingat siapa. Tapi kita ingat term dulu. Mutlaqut tasarruf ni apa? Sama, orang yang diberi kuasa untuk mengurus harta sendiri. Itu umum. Adapun mutlak tu bebas. Mutlaqut tasarruf ni, mutlak ni apa? Mutlak ni orang yang diberi kebebasan. Tasarruf ni apa? Mengurus harta sendiri. Tu kalau satu persatu ayat. Tapi umum tu kita tahu umum, okey dah. Ahli ni apa? Ahli ni orang yang diberi kelayakan tasarruf untuk mengurus harta sendiri. Poin dia kita ingat orang yang dibenarkan untuk mengurus harta sendiri. Okey dah. Settle Baik. Kita sebut dulu sebelum maka. Mungkin maka ni tafriq. Kalau tak ada maka ni kita sambung minggu depan. Tengok, maka tiada sah jual beli kanak-kanak. Nak tafriq ni kena tahu dulu. Kita sebut secara umum dulu sebelum tafriq. Maka ni dia lahirnya hukum tafriq. Tak sah jual beli kanak-kanak, tak sah jual beli orang gila, tak sah jual beli orang yang dihajarkan. Nak detailnya kita kena jelas dulu siapa dia orang ahli tasarruf ni. Baik, kita sebut dulu sebelum maka tu. Ahli tasarruf ataupun mutlaqut tasarruf ni siapa dia? Mudah nak ingat. Dia ada tiga. Pertamanya ialah akil, orang yang akil. Orang yang akil, ciri pertama. Mutlaqut tasarruf ni nak ingat dia ada tiga ciri. Tiga ciri asas. Dia semua ada 5, tapi 3 dulu. Dia lahir 3 sebelum 5. Dia jadi 5 tu sebab Rasyid tu. Yang kedua apa? Pertama akil. Pertamanya sempurna akal. Makna apa? Makna tak gila. Sebab tu apabila kita tahu ciri tafriq, kita faham. Kalau nak hafal tafriq boleh, tapi tak detail. Kena apa ciri dulu, baru tafriq ni kita faham. Ciri ahli tasarruf ni ada 3. Pertama akil, orang sempurna akal. Maknanya orang tak gila. Apabila gila bukan ahli tasarruf. Yang kedua apa? Baligh. Orang yang baligh barulah dia ahli tasarruf. Kalau kanak-kanak tak ahli tasarruf. Tak boleh jual beli kanak-kanak. Tak boleh jual beli orang gila. Kalau orang tanya kenapa orang gila tak boleh jual beli, mudah jawab dia, sebab dia bukan ahli tasarruf. Pendek aja. Orang tanya pula, apa dia ahli tasarruf? Ahli tasarruf ni ada 3. Apa ni? Dah orang tanya apa dia tasarruf tu dulu. Tasarruf tu orang yang tidak orang yang diberi kuasa untuk urus harta. Siapa dia orang yang diberi kuasa untuk urus harta ni? 3. Pertamanya orang akil, yang keduanya orang baligh, yang ketiganya orang rasyid. Rasyid ni apa? Orang yang pandai menguruskan harta sendiri, tu rasyid. Ta'rif rasyid ni dia qaul mu'tamad ada 2. Salahuddin wal ma dia panggil. Salahuddin wal ma. Iaitu orang yang pandai mengurus agama dan juga mengurus harta sendiri.
Orang yang rasyid, ini orang yang cerdik mengurus harta sendiri. Orang yang pandai mengurus harta sendiri. Mana apa? Maknanya dia tak bodoh. Kalau bodoh bukan ahli tasarruf. Mudah ingat. Pertama akil, yang kedua balik, yang ketiga cerdik. Jadi orang yang tak ahli tasarruf, tak boleh terlibat dan jual beli ni, orang gila tak boleh terlibat dan jual beli, kanak-kanak tak boleh terlibat dan orang jual beli, dan orang bodoh tak boleh terlibat dan jual beli. Cuma kenapa jadi 5? Ni 3 baru. Kenapa didetailkan jadi 5? Sebab rasyid ini ada 2. Pertama, rasyid yang pertamanya ialah apa nama ini? Orang bodoh ni ada 2. Yang kata cerdik ni orang yang bijak mengurus harta sendiri. Kalaulah dia tak mampu urus harta sendiri, nama dia bodoh. Bodoh ni nak faham ni ada 2. Pertamanya ialah bodoh yang hakiki, bodoh yang betul, iaitu dia tak tahu nilai harta. Itu bodoh. Tak tahu nilai harta. Apa maksud tak tahu nilai harta? Tak boleh beza di antara nilai RM1 dengan nilai RM2, dengan nilai RM3, RM4, RM5. 1 dengan 2 dia tak tahu nilai. Bagi dia sama saja. Kita dia RM5 dengan 1 nilai sama. Itu dipanggil bodoh walaupun umur 30 tahun. Ini dipanggil bodoh. Orang panggil bodoh yang tumpul akal, bodoh yang sebenar. Yang kedua, bodoh yang kedua ni iaitu bodoh bodoh yang kedua ni bukan bodoh orang yang tak tahu nilai, tapi orang yang tak mampu mengurus harta sendiri mengikut agama. Apa maksud dia? Dia berbelanja hartanya kepada perkara haram, maka dia anggap bodoh. Maka orang yang bodoh yang kedua inilah dia lahirnya beberapa jenis. Pertamanya mubazir, yang keduanya muflis. Mubazir dan muflis. Tu detail kita. Apabila kita detailkan dia akan jadi 5 lah. Okey, mubazir dan muflis. Habis. Okey, settle. Jadi kita ulang sekali lagi. Pertamanya ahli tasarruf yang pertama akil, yang keduanya balik, yang ketiganya cerdik. Maksud apa cerdik? Maksudnya tak bodoh. Dia bijak, pandai mengurus harta sendiri. Dia tahu nilai harta. Itu dia panggil cerdik. Adapun orang yang tak tahu nilai harta, orang panggil bodoh. Maka bodoh itu ada 2. Pertamanya bodoh betul ataupun bodoh sungguh. Bodoh dia panggil bodoh betul lah, bodoh sungguh. Bodoh sungguh ni makna tumpul akal. Dia tak tahu nilai. Mudah je nak tahu dia tak tahu nilai. Walaupun dia tak ingat, walaupun dia tak ingat, tapi dia tahu nilai, tetap dia ini cerdik. Dia tak ingat siapa 1 sampai 10, dia tak boleh hafal, tak ingat. Tapi kalau nilai dia tahu. Ni 1, ni 5, dia tahu. Maka dia tetap nama cerdik. Yang kedua kita panggil apa? Kita panggil bodoh yang kedua. Betul, bodoh yang kedua. Bodoh yang kedua itulah dipanggil orang yang tidak bijak mengurus harta sendiri. Orang yang tak bijak mengurus harta sendiri ni ada 2 kategori. Yang pertamanya mubazir. Mubazir, yang ni orang yang menggunakan harta kepada perkara haram. Tu contoh dia orang berjudi, beli arak, walaupun dia berjudi RM2 saja, walaupun dia guna harta dia RM1 saja, maka tetap dinamakan dia ini mubazir. Tapi kita ingat 3 okey dah, sebab 3 tu muktamad. 3 tu dia panggil auto, tak perlu dihajarkan oleh kerajaan. Tapi mubazir ini dia perlu dihajarkan oleh kerajaan. Kalau kerajaan membekukan aset dia, baru dia tak boleh terlibat dalam sistem jual beli. Sebab tu yang asasnya ingat 3. Tapi kita orang mengaji ni kena ingat semualah. Yang keduanya dia ada 2, mubazir dan muflis. Yang keduanya muflis. Muflis ni apa dia? Iaitu orang yang mempunyai hutan yang banyak, sehingga hartanya tidak mampu membayar hutan dia. Itu dipanggil hutan yang banyak, sehingga harta dia ni
baki dia pun tak mampu, harta yang ada pada baki harta dia tak mampu nak menyelesaikan hutang dia. Itu dipanggil orang yang muflis. Maka mubazir dan muflis ni dia berhajat kepada dibekukan oleh kerajaan, dihajarkan oleh kerajaan. Kalau kerajaan tak bekukan aset dia, tak senarai hitamkan, tak iklan, tak announce untuk, maka kita boleh terlibat jual beli, boleh menjual kepada dia dan dia boleh membeli. Habis tak? Apa dia? Tiga cara. Nak nama ahli tasarruf mesti lengkap tiga. Mesti akil, mesti balik, mesti rasyid. Kalaulah akil dan balik tapi rasyid tak dinamakan ahli tasarruf. Contohlah umur 40. Akil dia, balik dia, tapi rasyid dah. Maksud apa? Maksud rasyid ni, maksudnya dia tak tahu nilai. Dia tak tahu nilai. Tak boleh beza nombor 1 dengan 5, dia tak tahu beza. Tunjuk kat dia RM5, sama je. Tunjuk kat dia RM1, sama je. Walaupun umur 50. Tu orang panggil bodoh tu. Tak boleh terlibat dalam jual beli. Dua-dua tak boleh. Dia tak boleh terlibat dua-dua. Dia tak boleh terlibat langsung dalam sistem muamalah, sistem ekonomi. Tak boleh terlibat dalam jual beli, penjual dan pembeli. Tak boleh terlibat dalam pajak gadai, tak boleh terlibat dalam sewa menyewa, tak boleh terlibat dalam pinjam meminjam. Dia nak pinjam barang pun tak boleh. Apatah lagi barang dia nak pinjam kepada orang lain, lagi tak boleh. Jadi asasnya ada 3 tu, dan detailnya kena ingat sapih tu, rasyid tu. Sebab rasyid tu dia orang panggil cerdik itu, dia ada 2. Pertamanya dia panggil Salahuddin wal Mal, orang yang bijak, orang yang pandai mengurus harta dan juga agama. Mengurus harta dan juga agama. Ada yang terakhirnya mengurus agama tu. Jadi orang yang bijak mengurus agama, jadi orang yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tu segala perintah Allah Ta'ala dia buat. Tu panggil orang cerdik. Tapi kalau orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, seperti tak sembahyang, tak puasa, tak keluar zakat, tak tutup aurah, tak keluar, tak pergi haji, termasuk bodoh. Tapi ini berhajat kepada kerajaan bekukan. Orang tak sembahyang ni, kita tak boleh terlibat dalam jual beli sekiranya dia ni dihajarkan harta dia oleh kerajaan. Jadi sebab itulah kalau kesimpulan semuanya, dia lebih ada orang panggil apa, ahli tasarruf ni dia ada 5 ataupun 6. Yang pertama apa? Yang pertamanya akil, yang keduanya balik, yang ketiganya cerdik. Okey, 3 tu orang panggil apa? Orang panggil ciri umum ahli tasarruf. Yang jadi detail jadi 5 tu apa dia? Mudah kita ingat, bukan ahli tasarruf. Apabila kita ingat ahli tasarruf ada 3, maka pecahan dia, kalau orang yang tak termasuk ahli tasarruf ni apa dia? Pertamanya ialah orang gila, yang keduanya ialah kanak-kanak, yang ketiganya ialah orang yang bodoh betul, yang keempatnya orang yang mubazir, yang kelimanya orang yang muflis, yang keenamnya orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Tu termasuk orang bukan ahli tasarruf. Dalam istilah lain dia panggil orang yang dihajarkan. Kalau dalam kitab Taqriratus Sadidah, dia bahagikan mengikut gaya bahasa dari sudut, dia tak panggil bukan tasarruf, dia tak guna istilah tu, dia guna orang yang dihajarkan harta dia, orang yang dibekukan aset dia. Kita faham apabila orang yang dibekukan aset dia, makna dia bukan ahli tasarruf. Tu kita ulang lagi insya-Allah akan datang supaya dia lagi clear. Wallahu alam. Dan maka tak ada maka tiada sah jual beli kanak-kanak
dan tiada sah jual beli orang gila, dan tiada sah jual beli orang yang dihajarkan atasnya. Apabila sebut hajar, dia kita faham selalu. Apabila sebut hajar ni, kita ingat 6 ni. Tu. Orang yang dihajarkan. Wallahu a'lam. Baca sak je malam ni. Sebab ada kerja nak sikit nak settle. Kerja urusan nego sampai ke pukul 12. Betulan sistem kacau, kena settlekan. InsyaAllah akan datang kita sambung maka tanda elok-elok maka bulan depan, minggu depan. Kalau minggu depan kita tak baca di Batu 10, kita baca kat sini lah. Kok Batu 10 tak mula lagi. Kalau minggu lepas tak mula kan. Datuk tak ada. Ni pun dia duk kalut lagi, sakit lagi kita. Cucu sakit lagi. Takut dia tak baca. Kita baca sini lah. Sambun matlak pun boleh. Sulam Musibiyah tu dia mudah aja. Musibiyah baca dengan Ustaz lain, dia pun dah baca dah. Jadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.